Kawan-kawan, saya ada buka satu undian dekat channel Telegram Mona Lisa. Saya tanya, apakah platform gaming yang anda selalu guna? By platform gaming, saya maksudkan Steam, Epic Games, Battle.net dan lain-lain. Tujuan saya tanya tu adalah untuk video kali ni, saya nak cek berlaku perbezaan performance ataupun tak kalau kita install game tu di dalam portable SSD dan juga di dalam internal storage PC kita. So, undian yang paling tinggi adalah Steam. Saya pun masukkan Steam ke dalam portable SSD yang ada dekat tangan saya, iaitu ADATA SE920 ni. Kemudian saya buat sedikit test, dan untuk sebagai content creator, saya tertanya-tanya jugalah apakah akan berlaku ataupun adakah akan ada masalah kalau saya edit video yang mana dia punya file-file tu saya simpan di dalam portable SSD. Jadi saya buat video ni untuk kongsikan result dia dengan anda. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah portable ataupun external SSD yang paling laju untuk 2024, iaitu ADATA SE920. Sebelum anda decide untuk beli dia, sebelum anda klik link beli dalam ruangan description box below, anda kena tahu satu benda. In order untuk dapat speed maksimum ADATA SE920 ni, anda punya PC, anda punya laptop tu mesti ada port USB 4. Bukan lagi USB-C 3.2 Gen 2. No. Sekarang anda kena ada satu port yang mampu transfer 50 GB per second. Memang laju gila dan susah untuk kita cari. Saya test. Dan juga write speed saya dapat lebih dari 3500 MB per second seperti yang anda dapat tengok sekarang. Ini adalah performance external SSD yang paling laju saya pernah dapat. Untuk internal memang ada yang lagi tinggi. And untuk makluman anda, siapa-siapa yang belum faham apakah itu read speed, apakah itu write speed. Read speed ni dia refer kepada kelajuan untuk data dari SSD dibaca oleh PC kita. Manakala untuk write speed adalah kelajuan untuk data dari PC kita simpan masuk ke dalam SSD. Kalau loading game, loading software, yang tu melibatkan read speed lah. Manakala untuk install software ataupun untuk kita save data dari PC kita ataupun dari storage lain masuk ke dalam SSD ni, itu kita panggil dia sebagai read speed. So, ADATA SE920 ni memang laju gila sebab last portable SSD yang saya test, dia punya speed adalah 2500 MB per second. Kali ni dia up lebih dari 3500 MB per second. To be honest dengan anda, saya hadap masalah untuk dapatkan result yang saya bentangkan tadi sebab saya punya PC dan juga laptop dia punya port USB hanyalah USB 3 3.2 Gen 2. Bila saya test, speed yang saya dapat tak lebih dari 2000 MB per second. Luckily, saya bertuah sebab saya ada kedai komputer, saya ada banyak laptop display. Saya carilah dalam banyak-banyak tu yang mana ada USB 4, saya cucuk test and saya dapat speed yang saya tunjuk kepada anda tadi. Mungkin ada di antara anda yang tertanya-tanya, adakah kita tak boleh guna SSD ni dekat mana-mana port USB 3 ataupun USB 2? Jawapan dia boleh. Dia ada backward compatibility, cuma dia punya speed akan drop banyak lah. Daripada anda beli yang ni sebab harga dia mahal, baik anda beli yang lagi murah macam contoh ADATA SE8860 ke, sebab anda pun takkan dapat fully speed untuk SE920 kan. Dia punya logik macam tu lah. Okey, jom kita pergi kepada eksperimen yang pertama. Objektif eksperimen ni adalah untuk tahu sama ada berlakunya perbezaan user experience dan juga gaming experience kalau kita install game direct dekat kita punya portable SSD dengan yang kita install dalam internal storage PC ataupun laptop kita. Jadi saya dah install Steam sebab berdasarkan undian yang saya buat di channel Telegram Mona Lisa, Steam adalah yang paling ramai orang guna. Lepas tu saya install GTA 5 dekat dalam dia. Saya buka Steam directly on dari portable SSD ADATA SE920. Dalam PC ni memang tak ada Steam langsung. Dan lepas saya dah settle test sekali portable SSD ni, saya cabut dia, saya test balik, saya install balik Steam dan juga GTA 5 ke dalam internal storage PC saya. So anda perhatikanlah, masa untuk
untuk loading masuk ke dalam game dan gaming performance dia macam mana. Kalau anda tanya saya lah, bagi saya tak perasan kalau ada perbezaan yang ketara sama ada kita main direct dari portable SSD ataupun kita main dari kita punya internal storage. Memang tak perasan langsung lah. Secara teori, ada benda-benda yang akan terkesan ataupun terganggu bila mana kita main game dari external storage ataupun portable SSD ni. Tapi in real life ataupun real usage, real time, seriously saya tak perasan. Kalau ada perbezaan tu memang saya tak perasan. Dan ini pula real usage Adobe Premiere yang file-file saya guna direct dari external SSD. Idea dia macam ni, kebanyakan laptop sekarang storage dia tak besar sangat, 512GB macam tu kan. Kemudian bila kita record video, bila saya record video, saya record dengan 4K resolution, size file tu akan jadi besar gila. Daripada kita simpan ke dalam laptop kita, internal storage laptop kita, lebih baik kita letak dalam portable SSD macam ADATA SE920 ni. So bila kita nak edit video, kita edit direct dekat dari portable SSD tadi. Adakah berlaku perbezaan? Adakah akan sangkut-sangkut ataupun ada masalah rendering time dia lama? Yang tu yang kita nak check dengan eksperimen yang kedua. So, bila saya buat apa yang saya cerita kepada anda tadi, saya dapati tak berlaku perbezaan langsung sama ada saya edit file-file yang saya save di dalam internal storage ataupun yang saya save dalam external storage. Nampak smooth. Even kalau saya nak buat speed 3 kali ganda untuk dia punya playback pun tak ada masalah. Rendering time sama sahaja guys untuk video 4K. Lepas tu panjang dia 10 minit lebih kurang. Saya set dia punya maximum quality. Rendering time kalau internal storage saya dapat dalam 5 hingga 6 minit. The same thing goes to external storage, saya dapat lebih kurang 5 hingga 6 minit. Walaupun kita save directly ke dalam kita punya external storage. Jadi kenapa tak berlakunya perbezaan? Sedangkan kalau kita tengok dari segi teori, patut ada perbezaan yang kita boleh tengok dengan mata kasar kan? Sebelum saya cerita dia punya sebab tu, saya nak kongsikan dengan anda cooling system yang ADATA letak dekat ADATA SE920. Untuk makluman anda, musuh paling ketat external hard disk adalah getaran, hentakan ataupun kalau jatuh possibility untuk rosak tu adalah. Tapi untuk SSD dia lebih tahan lasak, jatuh sikit-sikit, getar sikit-sikit tak ada masalah lah. Musuh paling ketat SSD adalah haba. Kalau dia panas sangat, possibility untuk rosak tu ada. Hard disk jarang sangat, isu panas tu memang jarang sangat berlaku. Untuk atasi masalah tu, sebab yes, saya dah guna banyak portable SSD, memang ada 1-2 biji yang rosak disebabkan panas. Untuk atasi masalah panas tu, ADATA dia buat satu active cooling dekat SE920. Apa yang lagi menarik, selain dari ada kipas di dalam dia, kita boleh extend dia punya, kita boleh luaskan lagi dia punya luas permukaan supaya penyebaran haba, heat dissipation tu jadi lagi efisien lah. Saya main GTA 5 directly dekat ADATA SE920 selama 1 jam. Saya suka dia punya suhu housing ni, saya dapat lebih kurang dalam 63 darjah. Actually rendah untuk sebuah external SSD. Lepas tu saya buka, tadi saya tutup, lepas tu saya buka bagi luas permukaan dia lebih besar. Saya dapat kurangkan suhu sampai 55 darjah. Memang ada perbezaan yang berlaku bila mana kita buka dan juga tutup. Cuma poin yang paling besar yang anda kena aware ialah sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, 65 darjah adalah suhu yang rendah untuk sebuah portable SSD kalau anda lenjan main game direct dekat dia lebih dari 1 jam, based on experience saya lah. Bab ni kita patut puji ADATA SE920. Balik kepada topik kita, kenapa tak berlaku perbezaan yang ketara? Ada 2 sebab lah. Yang pertama disebabkan speed dia yang laju gila, 3500 MB per second kot. Dia punya connection, everything efficient, so dia punya data keluar masuk tu pun cantik lah, tak berlaku delay langsung. Yang kedua, kebanyakan software dan juga
game sekarang dia hanya pentingkan masa mula-mula buka dulu. Once dah buka, dia akan simpan data-data ke dalam RAM, dia akan jadikan sebagai kaca, dia akan letak dalam scratch disk. So everything yang berlaku selepas tu semuanya berlaku dekat RAM ataupun scratch disk tadilah, tak melibatkan langsung kita punya storage, internal storage ataupun external storage. That's why perbezaan performance tu tak berlaku dengan ketara sangat. So itu dua sebab kenapa tak berlakunya perbezaan performance. Jadi dari sini kita boleh faham anda pun dah boleh anda dah boleh install game masuk ke dalam anda punya external SSD ataupun portable SSD, ataupun anda boleh masukkan file-file yang anda nak edit ke dalam anda punya portable SSD macam Data SE920 ni. Tak ada masalah, jangan bimbang. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jumpa lagi.